Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran, tafsiran Quran secara ringkas. Alhamdulillah. Pagi ini insya-Allah kita akan masuk kepada muka surat yang ke 416, insya-Allah. Masya-Allah. Kita telah sampai kepada muka surat 416, alhamdulillah, pada pagi ini, dan kita akan bersama-sama masih lagi dalam surah As-Sajdah, insya-Allah. Dan surah As-Sajdah ini adalah kita mempunyai 3 muka surat sahaja. Jadi kita telah baca muka surat yang pertama semalam, dan hari ini, pagi ini, kita akan baca muka surat yang kedua daripada surah As-Sajdah. Dan alhamdulillah, secara kebetulannya, tidak ada kebetulan bagi akidah kita. Kebetulan, kesempurnanya pada pagi ini adalah pagi Jumaat, dan kita membaca surah ini, surah As-Sajdah, dan kemudian kita membaca juga pada tepat-tepat pada muka surat di mana adanya sajadah. Jadi pagi tadi kita baru saja menyelesaikan solat subuh, dan kita telah membaca, imam membaca tetapi kita telah bersama-sama mendengar surah As-Sajdah ni. Jadi surah As-Sajdah ni ada 3 muka surat. Kalau ikutnya adalah panjang. Imam tempat saya pun baca tiga muka surat. Ada setengah-setengah tempat dibaca hanya separuh lebih, kemudian dibaca pada rakaat yang kedua. Tapi insya-Allah apapun, kita faham daripada semalam bahawa surah As-Sajdah ini mengandungi temanya yang utama adalah al-khudu'. Khudu' iaitu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak nak tunduk kepada Allah taala di dunia ini, dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dia akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan baca pada hari ini tentang apa yang berlaku kepada orang-orang yang tidak mahu beriman. Apa yang terjadi pada mereka, dan kemudian tu ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia, dan bagaimana manusia ini terbahagi kepada 2 kelompok, iaitu kelompok yang pertama, kelompok yang beriman, dan kelompok yang kedua ialah kelompok yang fasiq. Jadi insya-Allah kita baca sama-sama apakah sifat orang yang beriman, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah siapa-siapa yang ada Quran boleh mukalah muka surat 416 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Suraqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, menggambarkan, membuat satu perkara yang boleh kita katakan belum berlaku, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa, iaitu walau tara, kalaulah kamu melihat. Siapa yang kamu ni? Kamu ni adalah asalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Kemudian tetapi ianya sesuai untuk semua orang yang sesuai untuk terima benda ni, iaitu kita lah kan, umatnya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian umat baginda. Jadi Nabi dan umat baginda Allah Taala sebutkan walau tara. Kalau ikutnya lah kan, ini andaian kita saja kan, kita katakan bahawa kalau ikutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak gunakan perkataan ta'lam? Ta'lam ni kamu tahu. Gitu kan. Kalau kata walau ta'lam, kalaulah kamu tahu. Tapi Allah Taala menggunakan walau tara, kerana seolah Allah Taala nak nampakkan lagi, sebab ta'lam ni ialah kamu tahu. Kadang-kadang kamu tahu ni lebih tahu saja kan, tapi tak lihat. Tapi bila lihat ni maka lihat dengan mata. Jadi bila lihat dengan mata,
ertinya mana lihat benar-benar lah kan, nampak benar-benar, celik dengan mata kan, begitu kan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata walau tara, sebab itu lebih kuat lagi kan. Bila tengok tu lebih kuat lagi daripada tahu ni satu peringkat sahaja, tapi bila lihat ni lebih strong lagi. Jadi Allah Ta'ala kata walau tara, seolah-olahnya betul-betul berlaku depan mata kamu betul-betul, bukan seolah-olahnya tapi dia akan berlaku lah kan. Walau tara, apa yang berlaku ni, yang akan berlaku ni, iaitu orang-orang mujrim ni Allah Ta'ala kata nakisu ni artinya ialah terbalik rasanya, terbalik tapi kat sini ialah tunduk, maknanya tunduk lah kan. Kataan nakisu ni kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia telah, bila dia pukul patung-patung tu, kemudian dia telah menggantungkan kapak dia tu kan pada salah satu daripada berhala yang besar. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan kat situ. Jadi di sini Allah Ta'ala katakan nakisu, jadi boleh refer tentang ayat tu bagaimana penggunaan nakisu situ, apa maknanya. Jadi di sini nakisu artinya tunduk malu ru'usihim. Jadi masalah terbaliklah muka mereka tu, ru'usihim inda rabbihim, bila melihat Tuhan mereka. Jadi bila melihat iaitu bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala barulah tahu. Jadi sekarang ni action, boleh bercakap macam-macam, boleh kata macam-macam kan, tapi dari akhirat nanti tahulah kan, barulah mereka ni tahu malu. Jadi gambaran kat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sebutkan seolah-olahnya macam kita kata orang kan dibawa ke mahkamah kan macam diheret oleh polis tu ke mahkamah kan. Jadi biasanya mereka ni tak adalah tunjuk muka macam tu kan. Tak. Biasanya tutup muka lah kan, malu lah kan. Ni nak ambil gambar. Jadi begitulah apa yang berlaku ni. Walillahil masalul a'la. Apa yang berlaku pada Allah ni, apa yang berlaku ni, gambaran ini adalah sebagai gambaran kita nak gambarkan kan bagaimana apa yang berlaku dari akhirat nanti. Jadi dia akan berkata apa? Orang-orang ni, orang-orang mujrim ni, orang yang jahat ni, Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Jadi mereka akan kata absarna, kami tengok dah. Tengok apa? Tengok apa yang berlaku ni? Tengok neraka, tengok ni semua ni, azab ni. Wa sami'na farji'na. Wa sami'na tu iaitu Allah Ta'ala nak ceritakan dulu kami memang dengar. Dengar apa? Iaitu penyampaian oleh Rasul. Rasul tu dah sampaikan kepada kami, tapi kami dengar, tapi kamu tak nak ikut. Jadi sebab itulah penting kat sini ialah kita ni memperdengarkan kepada manusia ni tentang Islam ni. Jadi kalau kita tak perdengarkan kepada mereka tentang Islam, nanti mereka akan tak adalah yang wasami'na sini. Kami dah dengar ni. Ini ialah mengikut tafsiran tafsiran jalan lain, dia sebut kata wasami'na, dan juga tafsiran Syekh Tantawi dia kata wasami'na di sini artinya ialah semasa di dunia. Absarna di sini ialah semasa di akhirat tu, iaitu mereka melihat azab. Kemudian wasami'na, ya kami dengar. Jadi apa yang Allah mereka minta sekarang ialah farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekarang baru yakin. Dah tengok azab baru nak yakin. Jadi kita macam itulah insya-Allah kan. Kita ni alhamdulillah Allah Taala beri kekuatan kepada kita kan. Kita alhamdulillah akan percaya, yakin kan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada dalam Quran. Dan alhamdulillah moga-moga kita tak jadilah seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-12 muka surat 416 surah Al-Sajdah. Kemudian walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Allah Taala sebutlah sekarang ni. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Artinya ialah kalau Allah Taala nak, dia akan boleh beri petunjuk kepada semua orang. Tetapi walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi dah menjadi ketetapan. Allah Subhanahu wa taala akan penuhkan sebahagian daripada manusia dan juga jin ini, penuhkan jahannam, penuhkan neraka dengan sebahagian daripada jin minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi itu ketetapan Allah. Jadi Allah Taala tak kembalikan mereka ke dunia sebab Allah Taala dah sebutlah. Jadi isunya sekarang ni, kalau Allah Ta'ala dah tetapkan, apa guna kita beramal? Ni masalah biasalah kan yang berlaku kepada kita semualah kan. Kita pun katakanlah, dak, aku ditetapkan jahat, maka aku nak jahat. Itu jawapan orang yang nak lari. Dan kalau macam itulah jawapan kita, memang itulah kita layak lah tu. Jadi oleh kerana kita ni tidak tahu siapa yang Allah Ta'ala tetapkan tu.
Dan Allah Ta'ala beri kepada kita ni ikhtiar, pilihan sekarang ni kan, kita nak tak nak. Jadi kalau kita tak nak, makna kita tu bukan untuk masuk dalam golongan tu. Tapi kalau kita tu menyerah tu, itu makna ada chance tu, makna kita masukkan dalam golongan tu, golongan yang nak masuk neraka tu. Jadi insya-Allah kan, kita ni Allah Ta'ala beri pilihan, Allah Ta'ala beri, Masya Allah kan, kita boleh sekarang ni nak jahat ke tak nak jahat kan, kita nak apa sekarang ni kan. Jadi pilih sendiri, gitu kan. Jadi Allah Ta'ala kata fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Sekarang ni kamu rasa. Jadi maknanya Allah Ta'ala nak bagi keras lagi, nak bagi nampakkan lagi kita kan, nak bagi kita ni takut kan, nak bagi kita, kamu tak takut kan, nanti kamu akan dirasakan ni. Jadi fazuku fazuku bima nasitum liqa yaumikum hadza. Rasakan apa yang kamu tak percaya dulu. Kamu tak percaya hari dunia ni kan. Kalau tak percaya, kamu rasalah sekarang ni. Inna nasinakum, pada hari ini kami lupakan kamu. Jadi kami lupa ni adalah satu penghinaan sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah sebut kami lupa ni nasinakum, bukan makna kami tak tahu, kami lupa kamu buat apa dulu, bukan. Tapi lupa ni adalah satu contohlah kita atas dunia ni kan, orang jumpa kita, dia kenal kita, dia tahu kita ni siapa, tiba-tiba dia buat tak tahu je kan, dia buat tak kenal je kita ni kan, padahal dia tahu kita ni apa, dia salam dengan orang lain tapi tak bersalam dengan kita, contohlah kan walillahil masalun a'la. Kita bukan nak contoh, tapi nak bayangkan bagaimana kalau orang ni dia dah tahu kita tapi tiba-tiba buat lupa pula. Jadi macam itulah Allah Ta'ala melupakan tu adalah satu penghinaan. Jadi Allah Ta'ala kata inna nasinakum, kami lupa kamu, wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakanlah azab khuldi yang kamu dulu dengan sebab apa yang kamu lakukan. Jadi semua tu Allah Ta'ala relate kan biasakan macam tu kan, Allah Ta'ala relate kan azab tu adalah kena dengan amalan, bukan azab tu kerana Allah Ta'ala suka-suka nak azab kamu, bukan, tapi kerana amalan kamu yang pilih macam tu hidup di atas dunia ni. Kemudian innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian Allah Ta'ala sebut, inilah ayat sejadah yang ada dalam surah Sajadah ini, iaitu Allah Ta'ala sebutkan innama, orang-orang beriman tu macam mana. Jadi sebab itulah makna layak sangatlah, patut sangatlah ayat ini bila baca tu. Dan kalau kita faham lagi, menunjukkan memang patutlah kita ni sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah as-sajadah kan, patutlah kita sujud kan. Jadi kalau kita baca dalam keadaan kita sama solat ke ataupun sedang mengaji Quran ke, macam sekarang ni, taklah kan kita tak boleh sujud lah kan. Kalau nak sujud ni tak tolong dengan kursi, dengan mungkin tak ada wuduk kan, tak apa, insyaAllah ini kita belajar kan, kita belajar. Tapi dalam keadaan biasa, bila kita baca ataupun dalam sembahyang, maka kita sunatlah sujud, kata mazhab Syafi'i. Tapi ada setengah-setengah ulama lain kata wajib sujud lah, bila kita baca ayat ni. Jadi insya-Allah kan, bila kita tu kita boleh praktis lah insya-Allah sujud kan, kita letakkan Quran tepi, menghadap kiblat ada tutup aurat, ada wuduk semua, letakkan Quran tepi, kemudian kita sujud kan. Kemudian nak baca apa dalam sujud tu, bacalah apa-apa kan. Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini, yang cantiknya ialah kan, kita baca apa ini paling kurang, dia kata kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih dan juga bertahmid. Jadi maknanya bila Allah Ta'ala sebut bertasbih maknanya subhanallah, bila bertahmid artinya wa bihamdih. Jadi subhanallah wa bihamdi dah cukup kita nak baca. Kalau kita nak baca kan sajadah wajhil lazim, itu tu kira macam panjang, setengah orang tak ingat kan. Tapi kita baca yang simple saja, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Sebab apa Allah Ta'ala minta sini wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka ni tak degil, tak jahat, tak takabur kan, tak sombong kan. Jadi seolah-olahnya lah kan, seolah-olahnya orang yang tak nak sujud ni macam dia tu sombong lah kan. Itu kan. Okey, seterusnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala sebut lagi, itu adalah sifat yang pertama daripada sifat orang yang beriman tu, iaitu bila dengar
bila baca ayat-ayat ni kan, mereka ni akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada iza zukkiru biha, apabila diingatkan. Kemudian yang kedua, seterusnya yang tadi tu baca, kemudian yang kedua yang kita katakan, yang kedua tu ialah dia ni membaca tasbih dan juga tahmid. Kemudian yang ketiga apa dia, iaitu tatajafa junubuhum. Yang ni mungkin ramai di kalangan kita kan tak mampu buat lagi lah kan. Yang tadi alhamdulillah, iaitu apa ni kan, bila baca ayat tu kita tahu sujud. Tapi sambung lagi, apakah benda yang patut dibuat oleh orang yang beriman, sifat orang yang beriman lagi lah. Dia ni tatajafa. Tatajafa ni maknanya merenggankan. Junubuhum, kalau ikutnya tatajafa junubuhum ni, junub ni ialah maknanya ni samping, tepi kan. Jadi maknanya tatajafa junubuhum, merenggankan tepi mereka ni, artinya ialah meninggalkan tempat tidur. Itu maksudnya, meninggalkan tempat tidur, merenggankan diri daripada tempat tidur. Anil madaji' yada', ni junub daripada madaji', daripada tempat tidur mereka. Kemudian yada'una rabbahum, jadi mereka buat apa? Untuk solat malam lah sebenarnya kan. Tapi dalam solat malam tu mereka itu menyeru Tuhan mereka, berdoa kepada Tuhan mereka. Yada'una rabbahum, dalam keadaan apa? Khaufan, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tu watama'an. Watama'an tu ialah nak, gitu, nak kepada nikmat, nak kepada jannah, nak kepada syurga. Jadi maknanya ada dua benda lah kat sini kan, nak kepada syurga dan juga, jadi kita kata dalam sebutan biasa kadang-kadang kita kata al-khawfu war-raja', gitu. Al-khawfu war-raja'. Al-khawfu tu makna takut kepada azab, dan ar-raja' tu nak. Bukan takut tu nak lari, tapi takut tu kita nak, nak kepada takut kepada Allah, kita takut daripada azab Allah, kemudian kita nak kepada nikmat Allah Ta'ala. Jadi lari dan nak, bukannya lari terus macam tu ke belakang, tak. Jadi itulah dikatakan khaufan wa tama'a. Itu maksud khaufan wa tama'a, takut dan juga tamak. Tamak tu bahasa Melayu pun tamak juga kan. Biasanya tamak kata tamak tu macam anjing dengan bayang-bayang kan. Tamak tu nak lebih. Itu bahasa Melayu lah kan. Tapi bahasa Arab tamak tu ialah bila kita berkeinginan nak kepada satu benda tu kan, bersungguh-sungguh. Okey, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang keempat. Sifat yang keempat ialah apa? Iaitu mereka ini, yang keempat ke kata yang kelima ke, terpulanglah kan, yang keenam ke, tapi sifat yang sini ialah dia kata iaitu mereka menginfakkan, infak daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wa mimma razaqnahum, semua benda yang ada pada kita ni itu rezeki daripada Allah. Mimma razaqnahum, Allah Taala yang beri pada kita. Kita lahir ni mana ada apa-apa. Lahir ni baby kan, kecil kan, pakaian pun tak ada. Kemudian sangat lembik, sangat lembut, sangat lemah dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala beri kekuatan, Allah Ta'ala beri kepandaian, Allah Ta'ala beri ni. Kemudian kita dapat cari harta, kita cari duit, pandai ni. Dengan betul lah kan, bukan menipu orang. Jadi artinya akhirnya dapat duit. Bila dapat harta, kita buat apa? Allah Ta'ala itulah minta balik kan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka tu infak. Kemudian fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kamu tak tahu, Allah Taala kata fala ta'lam nafsun. Bukan kamu tak tahu, nafsun tak tahu, maknanya semua orang tak tahu apakah yang Allah Taala nak beri pada dia. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin, dengan nikmat-nikmatnya Allah Taala nak beri kepada kita, kita tak tahu kan. Tapi kita tahu apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran saja. Tapi benda yang di belakang tu sebenarnya lebih hebat lagi. Yang Allah Ta'ala tak sebutkan, sangat hebat lah kan. Disebutkan oleh hadis-hadis juga kan. Tapi ada lagi kan benda-benda tu kan. Jadi kamu, jiwa ni tak tahu, dia kata. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Semua tu kerana apa yang kita buat. Jadi maknanya setiap perbuatan kita tu, sebab itulah kena pastikan betul-betul penuh bahawa ianya adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang perbuatan elok tapi tak ada ikhlas kan, tak ada niat yang betul. Jadi kita tak dapat nikmat tu. Sayang kan. Kita dah penat dah. Kita dah buat satu benda tapi tak dapat benda tu kan. Jadi insya-Allah kan, cuba ikhlaskan diri kan. Kita buat apa-apa kerana Allah Taala. Buang sifat-sifat yang lain, buang syirik-syirik yang lain, buang rasa-rasa yang lain, riak-riak dan sebagainya. Kemudian fala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Adakah sama orang yang fasik dengan orang yang beriman? Orang beriman dengan orang yang fasik sama ke? Tak sama. Tak sama kan? Jadi kat sini kan ada seorang tu kan, seorang di Mekah kan, dia kata kepada Saidina Ali lah.
Dia kata ni ceritakan tentang ayat ni kan, antara disebutkan oleh ulama-ulama sebab nuzulnya, ada seorang tu dia berkata kepada Sayyidina Ali, dia kata aku ni pandai bercakap, aku ni gini, maknanya tubuh aku ni hebat, tak macam kau. Ali kata apa? Diam, kau fasik, kata. Jadi turunlah ayat ni, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Maknanya imanlah yang nombor satu. Perkara-perkara lain ni kadang-kadang kita kan, dalam hidup kita kan, orang berbangga dengan apa? Kecerdikan. Orang berbangga dengan apa? Dengan kelawaan, kena kecomelan dia. Dia smart lah, dia macam wow. Dia lawa kan, dia boleh jadi artis. Kita tak boleh jadi artis, kita tak lawa kan. Kadang-kadang orang berbangga-bangga dengan benda-benda macam tu kan. Tubuh dia sado kan, kita tak sado kan. Dia macam ni, benda-benda fizikal yang mana benda itu yang benda-benda fizikal lah, dan juga benda-benda yang kecerdikan, kebijaksanaan tu, itu yang manusia banggakan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kat sini kan, nombor satu ialah iman yang patut dilihatkan. Tak ada iman, fail semua benda yang lain tu. Jadi sebab itulah kan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Allah Taala buat perbandingan antara iman dan juga fasik kan. Maknanya fasik ni ialah dia fasik. Maknanya walaupun dia kadang-kadang dia Muslim tapi dia fasik, jahat lah maknanya kan, jahat, tak beramal soleh dan sebagainya, tak ada nilai. Jadi nilai itu ialah pada iman dan juga amal soleh. Itu duduk di situ nilainya kan, nilai manusia kan. Yang lain itu sampingan saja. Sepatutnya perkara-perkara lain yang ada pada manusia itu, cantiknya, suara sedapnya, kecerdikannya, dimanfaatkan untuk Islam tu, dimanfaatkan, digunakan sepatutnya untuk mencapai, digunakan untuk dalam dakwah dia, gunakan untuk menarik manusia kepada Islam, bukan untuk menarik manusia supaya dapat mengumpulkan duit semula kan. Itu kesalahan manusia lah kan pada hari ini. Kecantikan, kepandaian, saduan digunakan untuk menarik dia kepada dapatkan harta. Jadi akhirnya dia dapat harta, tapi tak dapatlah Islam tu. Akhirnya Islam tu terbiar kan, manusia membiarkan Islam tu terkapai-kapai, tak ada orang nak sampaikan dia kepada manusia. Okey, jadi afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman, beramal soleh. Jadi kan Allah Taala tu kata tak sama tu. Orang beriman, orang beramal soleh, bagi dia ni dia ada jannah, tempat duduk di syurga kan. Kemudian nuzulan bima kanu ya'malun, itulah tempat tinggal dia kerana apa yang mereka telah lakukan. Ayat yang terakhir pada pagi ni, apa dia? Wa ammal ladzina fasaqu. Kan tadi Allah Taala bandingkan orang beriman, orang fasik. Jadi orang beriman macam tu, dia duduk syurga. Orang fasik pula di mana? Orang fasik ni Allah Taala kata wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar, mereka ni masuk neraka. Jadi apa ni kita nak katakan tak? Perbandingan ni, perbandingan macam satu dengan dua ke? Bukan langit dengan bumi, lebih lagi kan, di antara syurga dan neraka. Sebab itulah kan kita ni kan kena beringat-ingat sangatlah kan, supaya kita ni janganlah termasuk dalam golongan-golongan yang macam ni, walaupun sedikit kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, mereka nak keluar daripada situ. Jadi kita tengok, boleh bayangkan kan, macam apa ni kan, macam binatang ke yang duduk dalam tempat yang panas, akhirnya dia nak keluar dari tempat tu, tapi dihalau masuk balik. Dia nak keluar, dihalau masuk balik kan. Jadi begitulah keadaan di hari akhirat nanti. Manusia ni nak keluar daripada neraka tu, tapi boleh ke dihalau masukkan balik. Jadi u'idu fiha, dikembalikan balik ke dalam neraka tu. Wa qila lahum zuqu azaban nar, dikatakan pula kan, kata rasa kamu. Begitulah berterusan. Kalau mereka tu kafir, maka berterusanlah di dalam neraka keadaannya sampailah bila-bila, tak ada waktu lah kan. Jadi kita atas dunia ni sekejap je kan, kita penat sekejap je, kita penat, kita kena bersabar sekejap je. Bersabar menjadi beriman, bersabar menjadi orang yang mengajak kepada Islam. Kita bersabar sekejap je kan, bekerja kan. Tapi dengan kerja kita sekejap tu, insya-Allah Allah Taala bagi pahala kita yang berganda-ganda, insya-Allah kan. Jumpa lagi insya-Allah di esok hari, di pagi esok insya-Allah. Setakat ni saja pada kali ini, muka surat 416. InsyaAllah kita akan sambung esok pada muka surat 417, muka surat yang terakhir daripada surah Sajadah. InsyaAllah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.